Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua murid-murid tahun 3 Pintar. Okey, hari ini kita akan belajar tentang tajuk yang baru iaitu ayat pasif. Okey, untuk hari ini cikgu akan menggunakan dua jenis buku iaitu buku teks halaman 18 dan juga buku aktiviti halaman 21. Okey, jom kita tengok apa yang kita akan belajar mengenai ayat pasif. Sebelum kita pergi ke ayat pasif, cikgu ingin imbas semula akan ingatan kamu tentang ayat aktif. Okay, ayat aktif terdiri untuk ayat dia yang menggunakan kaedah skop. S, K, O, P. Awak tahu kan S maksud apa? Subjek ataupun siapa. K ialah kata kerja. O ialah objek. P ialah perluasan. Kat sini cikgu tulis optional ialah awak boleh sama ada letak ataupun tidak. Contohnya, di ayat cikgu ini, cikgu menggunakan Nazri mengutip daun itu. Nampak tak? Di perluasan ini, cikgu tak tulis apa-apa. Sebab ini kamu boleh letak ataupun tidak. Okey, di sini, cikgu tengok beralih kepada kata kerjanya ialah mengutip. Okey, sekarang ni cikgu nak tekankan di sini, kamu kena tahu akan kata dasarnya. Okey, nampak tak? Mengutip ialah kata kerjanya. Dia menggunakan imbuhan men. M-E-N. Men. Bila kita buang imbuhan tu, dia menjadi kata dasar. Iaitu kata dasarnya ialah kutip. Okey, ini ialah untuk ayat bagi ayat aktif. Sekarang mari pula kita tengok kepada ayat pasif. Okey, ayat pasif kata ganti nama diri ketiga dan nama. Okey, nama ini merujuk kepada nama orang. Sebagai contoh, Cikgu Taufik, Aikal, Irfan, Adib, Diana. Itu semua ialah nama. Okey. Macam mana kita tahu bahawa ayat itu adalah ayat pasif? Yang pertama, dia mestilah kata kerjanya tak imbuhan di hadapannya. Yang titik-titik ni ialah kata kerja dan ditambah perkataan oleh di belakangnya. Okey, sebagai contoh, di sini cikgu menggunakan ayat yang sama seperti tadi. Tengok kata kerjanya, kutip. Kutip ialah kata dasar. Tetapi kita nak pasifkan ayat ini, kita akan tambah imbuhan di dan tambah oleh. Lalu menjadi dikutip oleh. Okey. Yang kedua ialah struktur ayat. Okey, awak belajar itu ialah SKOP. Tapi untuk kata pasif ialah OKSP, iaitu objek ialah daun. Yang kedua, O ialah daun, K ialah kata kerja, S ialah siapa ataupun subjek, P ialah perluasan. Nampak tak? Objek dan subjek telah bertukar tempat. Itu di aktif, S di hadapan, O di nombor 3. Tetapi untuk ayat pasif, objek diletakkan depan, S diletakkan di tengah-tengah. Sini, nombor 3. Lalu ayat pasif yang terhasil ialah daun itu dikutip oleh Nazri. Daun itu dikutip oleh Nazri. Nampak tak? So, syarat bagi ayat pasif yang pertama, kata kerjanya kena tambah imbuhan di, kemudian diikuti dengan perkataan oleh. Yang kedua ialah struktur ayatnya, di mana objek mesti diletakkan di hadapan. Terusnya kata kerja, siapa ataupun subjek ataupun perilaku dia, siapa yang melakukan perbuatan itu. Dan yang terakhir ialah perluasan. Cikgu ingatkan semula, objek ini tak semestinya benda. Objek juga terdiri juga daripada, contohnya kata nama. Kata nama, contohnya Cikgu Taufik, Ali, nama. Ataupun kata ganti nama. Dia, mereka, kami, kamu. Dan banyak lagi. Dan objek juga terdiri daripada tempat. Contohnya Sekolah Kebangsaan Ladang Mutiara, Bandar Kahang dan Bandar Keluang. Itu contoh bagi tempat. Yang terakhir adalah benda. Contohnya adalah telefon.
television, pensel, buku. Itu adalah contoh adalah objek. Okey, mari kita tengok apakah perbezaannya. Okey, di sini cikgu tunjukkan perbezaan ayat aktif dan ayat pasif. Di sini ayat aktifnya ialah Nazri mengutip daun itu. Nampak tak? Ayat aktif, siapa ataupun subjek perilaku dia diletakkan di hadapan. Dia kata kerja mengutip. Objek diletakkan di nombor 3. Okey. Tapi untuk ayat pasif, nampak tak perbezaan di sini? Objek diletakkan di hadapan. Kemudian kata kerja itu kamu ambil kata dasar iaitu kutip dan diletakkan imbuhan di hadapannya. Kemudian tambah oleh. Oleh apa? Oleh Nazri. Nampak tak? Nazri tu nak tukar tempat. Aktif kat depan. Tapi untuk ayat pasif diletakkan di ketiga. Okey. Sekarang ni kita tengok pula contoh yang ada di buku teks halaman 18. Itu gambar yang ketiga. Di sini kamu lihat ada seorang lelaki sedang mengambil gambar di taman herba. Okey, tengok di sini. Tengok, kita kena pasti apa yang perkataan yang diberi iaitu gambar kenangan diambil. Gambar kenangan ini ialah objek. Maka kita letakkan gambar kenangan ini di dalam jadual objek. Aku tambah sedikit, gambar kenangan di taman herba. Okey. Sekarang kata kerja. Kata kerja dia dah bagi dah. Dia dah siap tambah imbuhan di. Kita diambil ini, masukkan ke dalam kata kerja. Ingat, ayat pasif, kata kerja tu mesti tambah imbuhan di. Okey, dah ada di, diambil. Dan ditambah juga perkataan oleh selepas kata kerja. Menjadi diambil oleh. Seterusnya, siapakah yang lakukan perbuatan ni? Kamu boleh letak nama sebab nama sesiapa. Tetapi untuk contoh ni, cikgu letak Nazri. Lalu terhasillah cikgu punya ayat. Iaitu, gambar kenangan di taman herba diambil oleh Nazri. Itu contoh cikgu. Okey, kemudian kita tengok contoh yang kedua di buku teks. Ini adalah gambar yang keempat. Ada seorang wanita menulis sesuatu di taman herba. Okey, apa yang tulis tu ialah maklumat. Kita tengok apa perkataan yang diberikan. Yang pertama, maklumat. Yang kedua, dicatat. Maklumat ini ialah objek. Kalau dicatat ni lah kata kerja. Okey, jom kita buat struktur ayat. Kita ambil jadual tadi. Untuk ayat pasif, objek mesti diletakkan di hadapan. Lalu kita ambil maklumat ini, kita masuk dalam jadual. Okey, cikgu tambah sikit. Maklumat tentang pokok. Itulah objek kita. Kata kerja. Dia dah bagi dah. Dicatat. Disiap tambah imbuhan di lagi. Okey, ingat. Apa? Kita kata kerja bagi ayat pasif. Mesti tambah imbuhan di hadapan. Dan diikuti dengan perkataan oleh di belakang kata kerja itu. Menjadi dicatat oleh. Okey, kita tengok pula seterusnya. Siapa ataupun perilaku dia. Yang ini kamu boleh letak nama sesiapa yang kamu suka. Tapi untuk contoh ini, cikgu letak Nabila. Okey, seterusnya. Menjadi ayat pasif yang lengkap. Maklumat tentang pokok dicatat oleh Nabila. Senang bukan nak bina ayat untuk ayat pasif. Okey, mari pula kita tengok contoh di buku aktiviti kamu halaman 21. Iaitu contoh yang pertama. Okey, gambar yang pertama ialah gambar dua orang wanita. Yang pertama dua orang perempuan. Yang pertama perempuan yang muda. Yang kedua perempuan yang warga emas yang duduk di atas kerusi roda. Okey, di sini kita tengok dia bagi kita kata kerjanya iaitu ditemani. Okey. Sekarang ini objek apa? Ialah nenek. Nenek yang ditemani. Okey, nenek kita letak depan objek nenek. Kemudian kata kerja. Okey, dia dah bagi dah kata kerja. Itu ditemani. Siap tambah imbuhan di lagi. Okey, ditemani. Dah ditambah imbuhan di, kita tambah apa lagi perkataan oleh. Menjadi ditemani oleh. Kemudian
Perilaku dia siapa? Letak je nama siapa. Tapi cikgu letak Aliyah. Untuk mencantikkan lagi cikgu punya ayat ataupun banyakkan lagi ayat cikgu, cikgu letak perluasan iaitu di rumah. Maka jadilah nenek ditemani oleh Aliyah di rumah. Okey. Dia faham? Okey, seterusnya kita tengok contoh yang terakhir. Okey. Ini adalah gambar yang kedua, iaitu dua orang perempuan. Satu perempuan yang sedang terbaring di atas katil. Manakala perempuan yang kedua, dia telah membawa apa ni? Pasu. Okey. Dan gambar ini memberikan kita kata kerja iaitu dibawa. Oleh itu, objek kat sini apa nampaknya? Iaitu pasu bunga. Maka kita letakkan pasu bunga itu di jadual objek. Okey. Sekarang ni dia dah beri kita kata kerja. Kita ambil je saja dibawa. Dibawa. Dia dah tambah imbuhan di. Kita tinggal tambah kataan oleh di belakangnya. Jadi dibawa oleh. Okey, seterusnya, siapakah yang bawa pasu bunga tu? Letaklah yang perempuan yang muda ini namanya. Cikgu letak ibu. Maka terhasillah ayat pasif yang lengkap adalah pasu bunga dibawa oleh ibu. Senang kan? Bagaimana nak bina ayat pasif ini? Ingat, ayat pasif, saya ulang semula, ayat pasif dia ditambah imbuhan di hadapan dan perkataan oleh di belakang. Mula-mula kamu kenal pastilah kata dasar bagi kata kerja itu. Okey, seterusnya struktur ayat dia. Kalau dulu SKOP, tapi sekarang untuk ayat pasif OKSP. Apa? Yang pertama, objek. K, kata kerja. S, siapa. P, perluasan. Okey, cikgu harap kamu boleh buat dan lakukan latihan yang cikgu berikan. Sebab pertanyaan, boleh tanya kepada cikgu. Sekian, terima kasih.